Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi pertama kita berkaitan dengan perbuatan amal yang berhubungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni maksudnya pada pagi yang pertama kita diperintah bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana kita diperintah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bergantung pada amal itu sendiri. Lebih-lebih dari amal kita bertawakal makhluk, bila bertawakal Allah, maka dia adalah iman. Dan begitu juga bila bertawakal Allah, maka ada yang perubahan atau mungkin perubahan. Oleh kerana itu kita perlu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta kita. Dia mengetahui segala-galanya dan tidak ada perubahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini membutuhkan dasar daripada akidah Islam. Akidah Islam mengajar kita bahawasanya apabila kita telah bersyahadat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, tiada Tuhan yang layak untuk beribadah, dan tiada juga yang layak bagi untuk bertawakal. Seperti mana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, apabila kita baca iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami sembah, itu adalah kembali pada dasar akidah. Iyyaka na'budu itulah muwahhid, hanya padamu saja kami mentauhidkanmu, nakhafu takut padamu, narju mengharapkanmu, dan tawakal kepadamu. Maka sah itu adalah rukun pada bacaan iyyaka na'budu. Disebabkan dalam Quran ataupun apa yang kita baca mempunyai rukun, seperti mana salat kita ada rukunnya, qauli fi'li. Jadi begitu juga kita Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap ayat itu mempunyai rukun-rukunnya. Apabila benar ada rukunnya, maka setiap ayat itu menjadi wasilah untuk kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajat melalui kitab Allah. Oleh kerana itu satu riwayat menyebut bahawasanya derajat-derajat dalam syurga itu seperti mana dia jumlah ayat-ayat Quran. Seperti mana di Rasulullah SAW baca Al-Quran, seperti mana yang telah kau baca di atas dunia. Kerana derajatmu sampai kepada yang terakhir yang kau baca di atas dunia. Jadi di sini ulama tidak sekadar kita membacanya, tetapi bacaan itu mesti kembali daripada rukun bacaan. Seperti mana kita baca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tajwid, itu rukun secara zahir saja. Seperti mana kita baca Al-Quran dalam bahasa Arab, Quran dan Arabiah kita baca dalam bahasa Arab, itu juga adalah rukun secara zahir. Manakala rukun kita di dalam membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitulah setiap daripada bacaan kita bergantungkan bacaan itu pada diri kita, melainkan semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membaca dan bergantung kepada Allah. Kita mengingat menghafal bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dilarang bergantung kepada diri kita. Kaedah yang itu rukun. Kita membaca, tetapi kita tidak boleh mengatakan bahawa aku membaca, tapi mesti dikaitkan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilihku, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang letakku untuk aku membaca. Sehingga itulah mengadakan hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maksudnya adalah jangan bergantung pada amal yang lemah. Lebih-lebih lagi jangan bergantung dengan apa yang ada kaitan dengan diri kita. Kerana apa? Kerana apa yang keluar daripada diri kita, apa yang ada dalam diri kita, apa yang daripada amal-amal kita, kita mengakui bahawasanya terdapat cacat-cacatnya, kekurangannya sewaktu kita mengamalkan.
Oleh kerana itulah kita diberitahu untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lebih-lebih dari mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dah akidah Islam, akidah Sunnah wal Jamaah mengajar kita bahawa secara kembali pada bagi yang pertama sebelum kita masuk yang kedua, iaitu dah tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut sebagai tawakul. Tawakal itu bermaksudnya tawakul. Ya, inilah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja kita bergantung. Apabila kita dah ada yang itu, maka telah melepaskan diri kita daripada pergantungan atas diri kita sendiri. Bila kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bergantung pada Dia, mengharapkan Dia, maka kita telah hilangkan tergantungan pada diri kita sendiri. Kerana apa? Kerana amal itu tidak menjaminkan seseorang dapat syukur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli Sunnah wal Jamaah mengajar kita bahawa yang penting menyebabkan seseorang itu masuk syurga adalah seiman dia dulu. Ahli Sunnah wal Jamaah kita bersepakat iman di sini tasdik fi qalbi. Dalam hatinya ada kebenaran bahawa dia tasdik membenarkan Allah Subhanahu Wa Taala mencipta dia, itu dah layak dia masuk syurga walaupun dia tak ada amal. Tetapi di surah Al-Qidah, Sunnah wal Jamaah mengajar kita, dia mesti ada 3 perkara. Iaitu pada amal jawari, amalan pada tubuh badannya. Kemudian pula adanya syahadah pada lidahnya. Kemudian pula tasdik fi qalbi. 3. Ini yang dipegang oleh ulama akidah dan Sunnah wal Jamaah. Cuma kalau orang itu ada tasdik fi qalbi, cuma tinggalkan amal, adakah dia layak masuk syurga? Dan Sunnah wal Jamaah katakan dia masih dapat masuk syurga. Tapi oleh kerana dia meninggalkan amal yang mungkin fardu amal, maka dia dianggap terlebih dahulu. Tetapi yang terakhir dia akan masuk ke dalam syurga sebab kita berpegang dengan baginda Rasulullah, akan dibawa keluar seseorang yang memiliki iman sebesar zarrah dan dimasukkan ke dalam syurga. Itu kata Rasulullah. Adanya ahli neraka yang memiliki iman walaupun sebesar zarrah, dibawa keluar dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini terjawab, dia tidak ada amal, tapi dia ada iman walaupun sebesar zarrah. Lalu dilayak masuk syurga. Di sini mengajar kita bahawasanya yang melayakkan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala adalah kerana rahmat Allah. Kerana rahmat Allah, Allah yang punya iman sebesar itu pun masuk syurga. Jadi maksudnya adalah jangan bergantung pada amal, tapi bergantunglah kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang pun di antara kamu yang akan masuk syurga kerana amalnya semata-mata. Sebab itu Rasulullah berbicara sabda ini, para sahabat semua memandang amal, jaga amal, memperbanyakkan amal. Lalu mereka beranggapan bahawasanya dengan amal itu yang layakkan mereka masuk syurga. Lagi banyak amal menghampirkan, memudahkan mereka masuk syurga. Jadi kefahaman para sahabat begitu. Adakah bersalah di sudut akidah? Tidak salah. Tidak salah di sudut akidah, tidak salah di sudut syariat. Cuma bersalah di sudut dasar yang akidah. Tawakul itu sendiri. Sekadar itu. Sebab tawakul itu semuanya bergantung terus pada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa melihat diri kita lagi. Apabila kita melihat diri kita, itu bukan namanya tawakul. Kita boleh terus melihat Allah Subhanahu Wa Taala dan gantung. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang tidak akan masuk syurga mereka atas dasar rahmat Allah. Jadi para sahabat, sedangkan mereka dah banyak amal siap dan juga malam, ada di antara mereka puasa setiap lagi pada bagian mulai. Tapi kata Rasulullah, masuk syurga kerana rahmat, bukan kerana amal. Lalu para sahabat bertanya Rasulullah, bagaimana denganmu ya Rasul? Adakah kau juga masuk syurga kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Dan kata baginda Rasulullah, yang mana Allah memberi rahmat padaku dan juga kurniaan sehingga aku masuk syurga. Maknanya orang yang masuk syurga itu ada rahmat dan kurniaan Allah. Kerana apa? Kerana amal itu semua kembali kepada Allah, bukan amal kembali kepada makhluk. Yang kita boleh beramal itu semua atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan atas diri kita. Kerana kita tidak mempunyai iradah murid seperti mana yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Seperti mana contoh, kita melihat yang menyebabkan kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala itu, yang menyebabkan kita mendengar Allah Subhanahu Wa Taala itu, yang membolehkan kita berbicara Allah Subhanahu Wa Taala itu, semua nisbah pada Allah. Bila nisbah pada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu yang kita miliki apa pun tidak ada. Melainkan zat kita atas kita sebagai makhluk, status kita makhluk itu zat kita. Jadi jelas menunjukkan bahawa seseorang masuk surga kerananya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, mengapa kita dilarang melihat yang amal? Kerana apabila kita melihat amal, amal dapat menyelamatkan kita, maka menunjukkan kita telah ujub dengan amal itu sendiri. Seolah-olah amal kita luar biasa, amal kita sangat istimewa, amal kita menyebabkan kita selamat segala-galanya. Maka itu menunjukkan dia telah ujub pada amal dia sendiri. Bila dia telah ujub pada amal dia sendiri, yang perlu kita ketahui, amal itu sendiri telah tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tidak menerima amal bila seseorang pada rasa ujub, riya, sum'ah, itu tidak diterima oleh Allah. Kerana apa? Kerana dia telah meletakkan diri dengan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Jadi kesimpulannya di sini, iaitu amal hanyalah satu wasilah jalan. Tetapi amal itu bukannya akan tujuan. Tujuan kita adalah rahmat. Amal itu sekadar satu wasilah jalan. Tujuan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala pada rahmatnya, dan bukannya tujuan kita kembali pada amal yang kita lakukan. Seperti mana dalam syarah kitab yang lain. Apabila kamu telah beramal, maka jangan sampai pernah kamu ingat pada amal yang kamu lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, anggaplah bahawasanya yang beramal itu Allah, yang mana dia menyandarkan amal pula pada diri kamu. Seperti mana contoh kita baca Sami Allahu liman hamidah. Kata Rasulullah, Allah yang membacakan Sami Allahu liman hamidah pada lidahnya kamu. Apabila kamu berzikrullah subhanallah, subhanallah, Allah Akbar, Allah yang zikir melalui lidah kamu. Seperti mana firman Allah, fadhkuruni adhkurkum, maka hendaklah kamu ingat aku mengingati kamu. Mengingati kamu pada lidah itu. Yang mana bila kita menyebut subhanallah, itu hakikatnya Allah yang menyebut atas lidah kita. Allahu Akbar, Allah menyebutnya atas lidah kita. Kenapa? Itulah caranya Allah Subhanahu Wa Taala ingat kita. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala mendahului kita, walaupun kita zikrullah, kita tak boleh kata aku zikir, aku tidak tahu. Allah ingat aku dan kaya terus. Itu kesalahan yang sedang kita. Kita perlu mendahului Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita zikir subhanallah, Allahu Akbar dari lidah, maka Allah yang berzikir atas lidah kita. Apa maksudnya? Allah mendahului mengingati kita sebelum kita mengingati Allah. Bukankah ayat itu menyatakan fadhkuruni adhkurkum, maka hendaklah kamu ingat aku ingat kamu. Kalimah waw di situ kata ulama bukan menunjukkan waw tertib. Tertib ni nombor satu, nombor dua. Waw di sini adalah waw yang pada bidayah. Walaupun Allah menyebut diri dia itu fadhkuruni adhkurkum, aku mengingati kamu. Waw tangga kedua, tapi bukan waw yang tertib. Waw bidayah maksudnya sini, walaupun waw di pada lafaz kalimah yang kemudian tetap berada di tangga pertama. Begitu. Seperti mana contoh, man yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Barang siapa mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia mentaati Allah. Faqad ata Allah. Rufa di sini menunjukkan pada bidayah. Walaupun dia letak man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Rasul Allah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam ayat-ayat ati'u Allah wa ati'u Rasul, pada kalimah Allah pada Rasul. Yang ini kalimah Rasul punya Allah. Tapi fa di sini bidayah. Walaupun di mana saja kalimah ini ada, lafaz ini ada, Allah Subhanahu Wa Taala berada yang pertama. Kaedah yang itu. Jadi bersandarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan bersandar pada amal kita, usaha kita. Kerana itu semua adalah satu wasilah. Wasilah tunjukkan bahawasanya seperti mana firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Satu. Yang kedua, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Iman
kemudian beramal soleh, lalu usaha itu menunjukkan bahawa saya menzahirkan satu amal-amal yang soleh untuk membezakan amal-amal yang soleh, seperti mana amal yang dilakukan oleh orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kata ulama seperti mana matang yang pertama ini, apabila kamu bersandar kepada amal kamu, apabila kamu diuji lalu kamu pun kecewa. Bila kamu kecewa maka kamu pun meninggalkan amal tersebut. Seperti mana konsepnya doa. Doa tak saja. Akhirnya dia pun meninggalkan doa tersebut. Sedangkan doa itu adalah ibadah. Doa itu ibadah. Jangan dilihat sama ada mustajab ataupun tidak doa tersebut. Tetapi hendaklah kamu lihat kamu ada di hubungan dengan Allah melalui doa tadi. Doa itu adalah satu wasilah. Doa bukan satu tujuan. Tujuannya adalah Allah itu sendiri. Jadi apabila doa maka tidak mustajab, maka dia meninggalkan doa itu. Bila dia beramal, maka beramal itu dia tidak mendapat sesuatu yang diharapkan, maka dia meninggalkan amal. Tunjukkan bahawa dia beramal pada permulaan dan sampai akhirnya bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi untuk meraih mendapatkan sesuatu. Apa yang saya sebut pun dalam kita nikah juga, cuma kita belum sampai. Itu disebut juga oleh Imam Ibn Al-Qaeda. Kemudian pula pada kesimpulannya juga pada tawakal ataupun tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu bukannya terus meninggalkan usaha. Walaupun kita mengharapkan ridha Allah, rahmat Allah, usaha tidak boleh ditinggalkan kerana illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa 'amilus shalihat itu juga pada usaha. Tetapi dalam tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala segalanya usaha milik Allah. Kita boleh solat, jangan dikaitkan bahawasanya aku dengan diriku telah solat, tapi hendaklah kita mengkaitkan Allah Subhanahu Wa Taala yang memilih kita untuk solat. Itu yang nombor satu dasar. Allah yang memilih dulu, sebab dia menciptakan kita dengan sifat cipta, lalu dengan cipta dia membolehkan buat kita untuk dirikan solat atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itulah perbuatan solat itu sendiri milik Allah. Kita berpuasa, perbuatan puasa kita milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan milik kita. Kalau milik kita, kita boleh gantung. Tapi oleh kerana bukan milik kita, maka tak kita gantung padanya. Kesimpulan yang lain adalah jangan kamu bangga pula dengan sedikit daripada amal yang kamu lakukan walaupun kamu dah solat, kamu telah puasa, kamu telah zikrullah, kamu macam-macam amal. Dan jangan pernah kamu merasa bangga dengan amal kamu kerana apa? Kerana itu bukan kuncinya syurga. Itu bukan syarat utama masuk syurga, maka tidak perlu dibanggakan itu. Yang dibanggakan adalah Allah cipta. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki rahmat yang disebabkan rahmat itu sampai kepada kita. Walaupun itu kita diperintah beramal dan secara istiqamah dan tekun. Seperti mana adik Rasulullah, kalau begitu ya Rasul, mengapa kita perlu usaha? Nabi kata sesungguhnya dalam rahmat Allah itu tak terletak usaha kamu. Maknanya dia menggerakkan kamu usaha untuk membezakan kamu seperti mana Fir'aun, seperti mana Qarun. Yang mereka pun berusaha, tapi usaha wasilah mereka kepada kekufuran, bukan kepada keimanan. Dan begitu juga apabila hati kita bertawakul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak akan butuh walaupun amal tuqwahin taqallah, walaupun amal sedikit. Tasawuf mengajar kita bukannya kuantiti, jumlah. Tasawuf lebih mengajar kita kualiti. Berpegang hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya banyak orang yang masuk juga bukan kerana banyak amal. Masuk juga kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi daripada ramai yang beramal, yang masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala bukan kerana amal, tapi adalah kerana istiqamah mereka buat amal walaupun sedikit. Lalu ulama kita khilaf, apa maksud sedikit itu? Amal apa yang sedikit? Lalu kata ulama kita adalah amal ini dikaitkan dengan ma'rifat Allah dalam jiwa dia. Seperti mana contoh, beberapa ramai orang solat, tapi khusyuknya tak sama. Akal kita dalam memikirkan, dalam menghayati, itu semua tidak sama. Dan oleh kerana itulah kata Rasulullah, bila kamu solat,
yang berkaitan hubungan solat kamu akal. Kerana apabila kita baca kitab Allah dan mentadaburi, menghayati ayat yang kita baca, zikir yang kita baca, dia bergantung pada akal. Gantung pada akal. Betapa laju di akal seseorang, bijaklah dia. Sebab dia baca terus tahu hukuman. Baca terus tahu hukuman. Itu. Berbanding kita baca, nak dapatkan makna, susun-susun dulu. Itu akal. Jadi menunjukkan bahawa nak dapat itu semua, kena kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan bergantung pada diri kita. Itu semua bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, kesimpulannya adalah usaha kalau sekiranya tanpa pengharapan kepada Allah melalui doa ar-raja. Doa pengharapan ar-raja itu pengharapan adalah satu yang betul. Kesombongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana dikiaskan ayat walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Bagi Allah ada banyak nama-nama. Maka mohonlah kamu dari nama-nama itu dan tinggalkan orang yang tidak atau enggan untuk mohon melalui nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud mohon di sini adalah mohon rahmat dia seperti mana ya Rahman ya Rahim. Jadi tinggalkan itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahawa barang siapa yang enggan memohon kepada Allah itu adalah satu sifat kesombongan. Seperti mana di Rasulullah sebelum kita takbir Allah pun Nabi mengajar kita, kamu perlu bergantung solat kamu kepada Allah. Seperti mana contoh kita solat diperintah khusyuk, baru namanya solat. Tapi kita tahu kan kita lemah, tak boleh gantung amal. Oleh kerana itu Rasulullah mengajar kita, kalau begitu kamu mohon kepada Allah. Kamu nak khusyuk, ya. Khusyuk yang betul, jangan khusyuk yang salah. Khusyuk yang betul itu adalah khusyuk yang batin. Khusyuk yang zahir, sekadar solat contoh mata tapi mata kanan kiri, itu khusyuk zahir. Tapi Rasulullah kata, berlindunglah kamu daripada khusyuk nifaq, khusyuk yang nifaq. Dan sahabat Rasulullah pun tak pernah dengar. Dan ya Rasul, apa itu khusyuk nifaq ya Rasul? Ya itulah zahirnya khusyuk duduk. Tapi hatinya berbanding. Jadi apa maksudnya di sini? Rasulullah kata, mohonlah perlindungan kepada Allah daripada khusyuk yang nifaq. Jadi maksudnya apa? Mohonlah kepada Allah. Maknanya kita sendiri tak mampu untuk khusyuk pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita untuk khusyuk. Itu. Kaedahnya itu seperti mana kita nak solat nak memiliki kekuatan, jadi mohonlah kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu selesai kita yang pertama. Jadi hati yang kedua, iradatukan tajrid ma'a iqamatis ومع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية. Berkehendak engkau akan tajrid serta mendirikan Allah Subhanahu Wa Taala yang dikau pada segala sebab itu setengah daripada syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang tersembunyi adalah keinginan yang tersembunyi. Itu. Ini terjemahan dalam kitab. Kalau saya ingin menerjemahkan tajrid itu sebenarnya adalah mahu kemauan untuk tinggalkan dunia. Itu tajrid. Kalau saya terjemahkan dalam kitab yang maksudnya adalah keinginanmu tajrid, iaitulah keinginanmu untuk meninggalkan dunia. Apa maksudnya di sini? Bila seseorang belajar agama, belajar tasawuf, belajar maqam ini, sehingga dia kata, aku nak tinggalkan dunia. Bahkan ada sebagian daripada kalam-kalam orang mengatakan, aku telah tak nak tinggal dunia ini. Tinggalkan benar kembali ataupun merujuknya. Ada kalam-kalam orang saya terdakwa ataupun di kalam orang yang sufi. Tajrid adalah orang yang mahu meninggalkan dunia. Sedangkan keinginan pada Allah, kehendak Allah mahukan kamu ada dalam dunia dan itu. Kalau kamu meninggalkan dunia, kamu tak perlu makan ini. Kamu tak ada perlu tempat tinggal. Kalau kamu tak perlu dunia, sebab itu semua dikaitkan dengan dunia. Kulu wajrakum, makan dan minum bukan dalam barzah, dengan dunia. Maka kamu nak tinggalkan dunia, mana meninggalkan makan dan minum.
Itu maksud tajwid, sebagian ulama mensyarahkan itu. Jadi keinginan kamu untuk meninggalkan dunia pada Allah Subhanahu wa taala ma'a iqamatillah iyyaka. Pada Allah telah menempatkan kamu, telah mendidik kamu untuk menempatkan kamu dalamnya dunia itu sendiri. Fil asbab min asyawatil khafiyah. Jadi bila kamu nak keluar saja daripada dunia, tidak lain itu adalah syahwat kamu yang tersembunyi, mana keinginan kamu yang secara tersembunyi. Ini semua tidak boleh melemahkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi nak mengubah dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna sebaliknya, Allah khalafah. Kamu nak tinggalkan dunia, sedangkan Allah berkehendak untuk memasukkan kamu ke dalam dunia. Lalu kamu mengharungi kehidupan ini dengan dunia kamu. Adakah yang lebih besar perjalanannya daripada perjalanan akhirat kamu? Kita tengok para sahabat Rasulullah. Ada di antara mereka sangat alim tentang kitab Allah, tentang hukum, tentang faraid, macam-macam lagi sahih, tentang tafsirul Quran. Tapi ada juga di antara sahabat Rasulullah dia tak memiliki ilmu tersebut, tetapi dia memiliki faham, dia memiliki ilmu tentang peperangan. Seperti mana contoh Abu Bakar Khalid al-Walid. Bahawa berperang mereka dah menjadi orang nombor satu dalam strategi peperangan. Tetapi bab-bab hukum hakam merujuk pada Zaid bin Thabit, Muaz bin Jabal, Sayyidina Ali. Tapi bab perang merujuk. Sehingga Umar Khattab pun pilih, ya Khalid kau jadi ketua, kau pergi buat strategi. Jadi maksudnya apa? Peperangan itu adalah ibadah, tetapi perjuangan kehidupannya Khalid al-Walid itu salah satu nampak lebih kepada duniawi, tetapi membawa kepada ukhrawi. Para sahabat yang lain lebih nampak ukhrawinya berbanding pada duniawinya, sebab seolah-olah mereka telah meninggalkan dunia itu sepenuhnya. Tapi hakikatnya masih ada dunia bersama dengan mereka. Jadi maksudnya di sini adalah Allah berkehendak kamu berada dalam dunia walaupun hati kamu nak keluar. Kamu nak hidup suhu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah membawa kamu sehingga kamu tak dapat suhu. Maknanya maqamat ataupun kedudukan tersebut. Seperti mana contoh Nabi Sulaiman alaihissalam diberi contoh untuk itu. Seorang Nabi, seorang Rasul, ahli zuhud. Tapi Allah menguji dengan kekayaan. Allah menguji dengan kurniaan dan macam-macam lagi. Tetapi dia seorang Nabi, seorang Rasul. Ia mempunyai banyak yang mukjizat dan juga keistimewaan, tapi tak bawa dia keluar daripada dunia, sehingga dia bersama dunia dan juga manusia dunia. Kurniaan-kurniaan itu semua adalah daripada kurniaan di atas dunia lagi yang pada Allah Subhanahu wa taala beri kepada Nabi Sulaiman itu salah satu contoh. Dan begitu juga apabila seseorang berkeinginan nak masuk ke dalam dunia syahwatul khafiyah, itu adalah keinginan yang tersembunyi. Dia nak masuk yang jadi di dunia, tapi Allah menjauhkannya. Dia nak masuk, Allah jauhkan dia nak masuk. Kata Allah dan kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang pun tidak akan dapat masuk sekadar dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Yakni barang siapa didirikan Allah Ta'ala dengan sebab itulah maqam yang masih perlu usaha dan juga amal dan berkehendak yang keluar daripada dia kepada tajrid, maqam yang berserta dengan Allah dan juga usaha dan amal, maka demikian itu setengah daripada syahwat yang tersembunyi. Jadi di sudut tasawuf di sebelah sini nafsu yang dicegah oleh orang tasawuf atau orang sufi kerana dia berdiri dengan yang dikehendaki Allah Ta'ala padanya dan juga kehendak mereka menyalahkan demikian. Ataupun sejarah juga di sini bahawa saya kembali pada syahid ataupun baik dia. Yang pertama, keinginan untuk meninggalkan dunia itu terjadi walaupun Allah
Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan dia mesti berada di dalamnya. Apa maksudnya di sini? Dia tidak akan pernah keluar. Itu yang tahu. Yang kedua, orang yang nak keluar daripada dunia, Allah dah menetapkan dia berada di dalamnya, dia tidak akan pernah keluar. Itu ditahu. Yang kedua adalah orang yang nak masuk ke dalam dunia, meninggalkan akhirat itu. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala pun nahannya sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan dia daripada dunia sehingga kedudukannya adalah orang yang hampir pada ukhrawi akhirat berbanding dunia. Jadi maksudnya apa? Sebagaimana kata ulama-ulama kita bahawa kalau sekiranya seseorang itu telah dipilih oleh Allah sehingga kita melihat dia seperti ahli dunia, maka dia akan jadi Allah telah tempatkan dia. Bila seseorang Allah pilih dia sebagai ahli ukhrawi, ahli akhirat, maka dia masuk dunia, kita tak boleh nak memaksa dia kerana itu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tak akan boleh masuk kerana Allah yang jauh. Oleh kerana itulah Islam tidak pernah menghalang seseorang itu nak berniaga, nak bisnes, nak buat itu, nak ini. Tidak pernah diharapkan Islam disebabkan itu ketetapan maqam. Maqam ni adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetapkan dia dalam keadaan demikian. Jadi di sini ada dua keadaan, iaitulah keadaan yang mana dia nak keluar pada dunia tapi tak dapat keluar. Yang kedua, dia nak masuk ke dalam dunia maka tak dapat masuk. Dua keadaan seperti itu dapat. Oleh kerana itu, hikmahnya kata Imam Ibn Athaillah agar kita tidak menghina merendahkan orang yang ambil dunia. Kemungkinan orang yang kita ambil dunia itulah banyak keluar zakat, banyak sedekah daripada kita yang dengan ukhrawi ini. Jadi itu. Kita pun keluar zakat, tengok zakat kita boleh kira jari je. Tapi orang tu yang keluar zakat, boleh 1,000, 2,000 orang makan di zakat dia. Apa maksudnya? Dia ahli dunia, dia businessman. Kita tak sampai begitu. Jadi itulah satu-satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan aturan kita. Menetapkan aturan kita. Walaupun kita belajar agama, tak semestinya kalau dipanggil jihad, kita orang tamu nak pergi. Mungkin orang yang jauh daripada ukhrawi, jauh agama, mereka lah mula-mula nak bangun pergi dia perang. Kita tengok kat Palestin tu, banyak orang ada agama. Tapi bila pergi perang, pakai suan Cina orang, pakai baju ketat, ada pemuda-pemuda je yang berani. Yang pakai jubah semua, kita dalam rumah makan roti. Itu. Tak berani nak berjihad dengan nyawa dia. Contohnya kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan itu doa orang yang tinggi. Itu salah satu contoh. Oleh kerana itu jangan pernah menghina orang-orang ahli dunia kerana mungkin mereka dah yang menguatkan agama itu sendiri. Tanpa begitu sudah. Tanpa begitu sudah mereka dah yang menguatkan agama itu ni. Jadi ia ada kaitan dengan syahwatul khafi. Syahwatul khafi ini ada dua. Satu bersifat mahmudah, satu lagi bersifat mazmumah. Bila bersifat mahmudah, maka dia terpuji. Pada keinginannya dibatalkan kerana apa? Dia mengetahui bahawa yang merancang Allah kan dia. Seperti mana contoh kita belajar agama, nak faham, akhirnya tak dapat faham. Lalu jawapannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memberikan fahaman maka tunggu. Ini hikmah yang kita ambil seperti mana contoh kita sakit. Lalu maka ubat tersebut. Kita doa, kita ruqyah tersebut. Lalu maksudnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita di mana walaupun kita dah beramal dengan amalnya Islamiyah, caranya timbik nabawi ke, tapi dia tidak sembuh kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengendaki penyembuhan itu agar disandarkan kepada Allah. Sebab mungkin ketika itu dia bersandarkan dengan ruqyahnya, dia bersandarkan dengannya ayat sifatnya, dia bersandarkan dengan ubatnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala tak sembuhkan semua dengan kerana ini kata ulama adalah syahwatil khafi. Tapi dia tak salah, dia masih mahmudah. Kerana amal dia betul. Dia ruqyah ke, dia baca ayat syifa ke, selawat syifa ke. Cuma Allah menguji dia agar tak bergantung sebab itu gantung pada amal balik. Itu.
sehingga Allah sembuhkan dia tanpa ketika itu dia berangkat. Seperti mana contoh dia makan ubat tak sihat, makan ubat tak sihat. Satu lagi dia pun ubatnya tak sesuai berat. Tinggal, bila tinggal sihat. Dan ini hak aku Allah bukan baik. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita begitu. Sebab apa? Ujian agar Allah keluar daripada kenagaan. Seperti mana contoh, satu campur satu, dua. Akan kata jawab kita. Tapi bila Allah menguji kita, kita akan boleh jawab dua. Maknanya dia keluar daripada akal kita. Jangan Allah menguji sebab kurniaan. Ujian adalah kurniaan sebab Allah Subhanahu Wa Taala kata, min haitsu la yahtasib bi ghairi hisab. Min haitsu la yahtasib. Bila dia datang, kita tak boleh nak fikir. Bi ghairi hisab, tak boleh nak menghakikatkan dia datang. Seperti mana rezeki mesti Allah Subhanahu Wa Taala kata bi ghairi hisab, min haitsu la yahtasib. Begitu ujian. Ada seseorang dalam ujian dan dalam ujian. Ada seseorang dalam satu ujian tak datang. Mohonlah kepada Allah agar diberi ujian tak datang. Seseorang yang mana nak rasa sakit sebab berpuluh tahun dia hidup tak pernah sakit. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala pun tak bagi dia sakit juga. Padahal dia nak rasa sakit. Ada seseorang nak sembuh tak mahu rasa sakit. Allah uji dia rasa sakit berterusan. Kerana itu dia akan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syahwatul khafi yang pertama yang mahmudah. Syahwatul khafi yang kedua adalah syirik. Itu mazmumat, syirik kecil. Syirik kecil ini maksudnya satu-satu amal dan pengharapannya maka dilihat amal balik seperti mana pada bahagian yang pertama. Kerana apa? Satu musuh untuk keluar. Seperti mana contoh, dia berusaha untuk keluar daripada dunia. Akhirnya dia kata dia berjaya. Akhirnya dia berjaya. Maka itu adalah syahwatul khafi. Itu pasal pada zaman yang terdahulu para alim ulama berhadapan dengan murid-murid itu. Tok Syekh, saya telah keluarkan dunia daripada hati saya. Bila dia mengatakan dia berjaya mengeluarkan dunia pada hati ini, itu adalah syahwatul khafi. Itu syirik. Mengapa agaknya? Kerana seolah-olah dia mahu mengeluarkan dunia dalam hati itu. Sedangkan Allah mungkin ujinya, dunia tak akan pernah keluar pada hati itu. Lalu Tok Syekh pun tanya, kalau sekiranya begitu, apa perbezaan antara pasir dengan hitam belian? Jadi dia kata hitam belian itu harganya pasir tak ada. Kalau itu kamu perlu mengeluarkan dunia lagi. Datang seorang murid lagi, Tok Syekh, saya dah keluarkan syahwat saya daripada dunia, daripada tubuh saya. Tok Syekh berkata, kamu pernah nampak anak perempuan aku pernah kahwin dengan dia? Mana kamu? Kalau sekiranya kau mengeluarkan syahwat pada tubuhmu, tak ada keinginan kahwin. Jadi itulah maksud syahwatul khafi. Mana orang itu seperti mana telah terus terang dia berjaya, itu berjaya. Hakikatnya tak ada kejayaan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala masih meletakkan video dalam di video. Seperti mana contoh tinggi mana makam seseorang macam makamnya para wali yang dulu, yang hari ini lah. Dulu tak ada kapal terbang. Tinggi macam mana kewalian dia pun terus jadi tetap jadi kapal terbang. Kapal terbang itu dunia. Kalau kita ada dari sini kapal terbang, mata jerah pun itu mata. Apa maksudnya itu dunia? Walaupun dia ada karamah, doa mustajab, tapi dia tak dapat yang itu. Mungkin doa mustajab sebab yang lain. Sebab dunia tak jadi mustajab. Dan dalam kitab itu khusus dan itu dia ada sebut tentang iradah. Disebabkan iradah di sini disandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketetapan Allah cuma ditetapkan di sini. Iradah itu tadi mana kehendak bangsa kita. Iradah itu tamanna kehendak yang betul cita-cita. Sebab iradul haq itu kehendak daripada perintah Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Yang ini dan iradah ini juga ada dalam diri manusia. Itu. Kehendak manusia. Jadi iradah tabi'in adalah seluruh manusia berkeinginan seperti mana kalau ditanya apakah yang dimasukkan hidup seseorang nak makan dan minum itu iradah. Itu iradah yang tabi'in. Kamu nak jadi apa? Saya nak jadi doktor. Itu adalah iradah tentang rajnan. Kamu nak gimana? Saya nak mendirikan solat fardu subuh. Itu adalah iradah tentang kehendak manusia. Tetapi yang perlu kita ketahui, iradah itu memang Allah tanamkan dalam diri, tanamkan dalam diri kita. Tetapi iradah dia kembali adalah iradah Allah. Seperti mana firman Allah, "Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah." Dan tidaklah kehendak kamu, kemauan kamu, mereka semua adalah kemauan Allah. Illa an yasha' Allah. Jadi di situlah tunjuk kepada iradah Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada kita. Aku nak keluar pada dunia. Tapi iradah Allah tak kamu tak akan keluar, maka dia tak keluar. Bila dia rasa dia dah berjaya keluar pada dunia, dia rasa begitu. Pada hakikatnya itulah syahwatul khafif yang syirik. Syirik kecil. Kerana apa? Seolah-olah dia telah riak, dia bangga, dia berjaya keluar. Hakikatnya tak keluar daripada dunia itu. Akal dia kalau nak seorang kata keluar pada dunia ini nama maqamnya zuhud. Maksud maqam zuhud bukanlah tinggalkan dunia, kata ulama. Seperti mana Imam Ahmad ditanya, para salafus salih semua ditanya bahawasanya zuhud, dan ada seorang ulama kata zuhud itu tinggalkan dunia. Yang pertama bila orang pun jawab, bagi saya zuhud tinggalkan dunia, terus ulama itu jawab, zuhud ambil dunia. Begitu. Dan Imam Ahmad, wahai Imam, zuhud itu tinggalkan dunia. Apa pendapat kamu? Bagi saya zuhud tinggalkan dunia. Tak, zuhud ambil dunia. Oh, ulang. Susah nampak. Sehingga zuhud itu tinggalkan dunia, rupanya ambil dunia. Lalu kata Imam Ahmad, maksudnya zuhud ambil dunia adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah pada kamu. Sebab kamu mengenal Allah, wasilahnya dunia. Kamu solat dunia, semua dunia. Dunia kamu tak bisa dengan dunia. Lalu apa maksud zuhud ambil dunia? Maksudnya adalah kamu ambil dunia dan sehingga kamu berusaha dunia yang kamu ambil tak ada dalam hati kamu. Tapi dia ada dalamnya usul. Seperti mana contoh, telefon kita kena cat bagi baterinya, kereta kita kena masuk minyak akan diberi gerak. Jadi diri kita mesti ada dunia. Mengapa agaknya? Agar kita jangan masukkan di masuk hati. Jadi itulah maksudnya zuhud dunia. Lalu kata ulama, zuhud itu adalah kamu pasti ambil dunia sekadar yang mana kamu perlu. Yang lain kata dunia mesti berada bersama kamu agar wujud zuhud dunia. Itulah jangan sampai kamu letak dalam hati. Dunia juga meletak dekat tapak tangan kamu. Itulah zuhud. Maknanya bila orang itu berjaya zuhud dunia, itulah dia dapat satu maqam zuhud. Tengok Rasulullah SAW. Nabi itu orang yang paling zuhud di atas dunia. Tapi Rasulullah juga mengambil dunia sebab turun di ayat Quran. وَبَتَغِي فِيمَا أَتَاكَ اللَّهُ. Dan hampirlah apa yang Allah berikan kepada kamu. Cuma jangan kamu lupa dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ada beri kepada kamu. Kamu kena cari akhirat. Cuma kamu kena tahu, kamu jangan lupa bahagian yang Allah dah beri kepada kamu. Lalu kata ulama dalam tafsir, itulah duniawi kamu. Kamu tak boleh tinggal sebab duduk kamu di dunia, rumah kamu di dunia, kerajaan kamu di dunia, kamu belajar agama kamu di dunia. Dan bagaimana boleh mengatakan kamu perlu tinggalkan dunia? Orang yang tinggalkan dunia itu bila roh dah tak ada dengan jasad, itu yang kita sebut meninggal dunia. Lalu selagi mana roh dengan jasad dia ada, itulah orang yang hidup dengan dunia. Jadi kita tak boleh mengatakan zuhud dunia itu orang yang meninggalkan dunia. Sehingga kata orang yang zuhud dunia, orang yang mengambil dunia. Tapi dunia itu tak ada sampai hati dia. Itulah zuhud dunia. Maka Allah ka'ni maqam itu. Maqam zuhud. Seperti mana contoh ulama ditanya, Nabi Sulaiman Allah bagi macam-macam kerajaan, kekayaan. Dia zuhud ke tidak? Dia sangat zuhud.
Apa maknanya juzuk? Sedangkan Allah bagi macam-macam kekayaan pada dia. Kerana apa? Kekayaan itu nampak lahiriah, tapi dia ada ibadah. Kamu takkan dapat boleh, walaupun dia banyak harta, kekayaan, tapi bila beribadah, kamu tak boleh nak bersaing dengan ibadahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Manusia yang paling zuhud di dunia Nabi Isa alaihissalam. Paling zuhud di dunia Nabi Isa. Kalau betul kamu ni itu zuhud, kamu kena tipu Nabi Isa. Kamu tengok dia makan apa? Nabi Isa dia tak makan roti, tak makan daging, tak makan apa. Dia makan kulit kayu. Itu nama zuhud. Zuhud dalam dunia. Paling zuhud di dunia. Kerana apa? Dia tak makan roti, dia tak makan daging, dia tak makan apa. Itu kau nama zuhud. Betul. Itu Nabi Isa. Nanti dia turun, barulah dia makan apa yang dimakan oleh Rasulullah. Sebelum naik ke langit, Allah tak bagi dia makan sedap-sedap. Sebab dia nak pergi naik ke langit, tak perlu benda-benda yang sedap-sedap. Bila dia dah turun nanti, dia akan makan macam kita makan. Dia makan roti, dia makan tu. Dia makan. Allah Ta'ala. Wabila taufiq walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Astagfirullah. Khalifah di atas muka bumi. Ya, maksudnya. Lupa. Hah? Ada kat kereta saya tu. Ada. Tu.